Saya rekod. Kita buka majlis kita dengan ummul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. أما بعد. Baik. Kita masih lagi dalam surah Abasa. Kita baca dulu surah Abasa ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud dia bermuka masam dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada alasan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, dan adapun orang yang datang kepadamu dan bersegera untuk mendapatkan pengajaran sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Baik, itu terjemahan secara mafhum. Sikit tafsiran. Ayat 1 hingga ayat 10 dalam surah, dalam tafsir Munir ni, ayat 1 hingga ayat 10 dalam tafsir Munir, perenggan ni dia bercerita berkenaan al-musawatu fil Islam. Al-musawah fil Islam. Ma makna al-musawah? Apa maksud al-musawah? Siapa tahu? Ma makna al-musawah? Al-musawah merata, kesamarataan dalam Islam. Kesamarataan dalam Islam. Maksudnya dalam Islam ni tuan-tuan, semua sama rata. Allah Subhanahu wa taala buat pengajaran melalui Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sedang bermesyuarat ataupun sedang nak mengajak beberapa ketua-ketua daripada golongan Quraisy kafir ni untuk berdakwah, memperkenalkan Islam, nak menyampaikan mukjizat ataupun apa yang telah diperintahkan oleh Allah, lalu datang seorang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, saudara atau sepupu kepada Khadijah. Sepupu kepada Khadijah. Dalam masa Nabi SAW bersembang, datang Abdullah bin Ummi Maktum ni, lalu dia berpaling daripada
daripada si buta ni. Dalam keadaan muka berkerut. Muka berkerut. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala mencela ataupun menegur perbuatan Nabi SAW bahawasanya dalam agama Islam semuanya sama rata. Kita tidak boleh berbuat sombong kepada sesiapa pun. Itu perkara yang paling asas yang kita kena tahu. Sebab tu kalau kita pergi Mekah kan, kita tawaf ni ada darjat tak dari segi etika pemakaian ihram. Raja pakai warna apa, datuk pakai warna apa, sultan pakai warna apa, Perdana Menteri pakai warna apa, ada tak? Tak ada. Tak ada. Sedangkan dekat sana semua pakai yang sama, warna putih, menunjukkan kesamarataan yang ada dalam agama Islam. Yang kedua, dan pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah ni tuan-tuan, jangan kita nak menyombong diri dengan sesiapa pun. Sekalipun kita berada pada kedudukan yang tinggi, jangan memandang rendah kepada orang yang berada pada kedudukan yang rendah. Kan? Yang ketiga, istilah yang pernah saya sebut 2 minggu lepas, kita kata yang dikejar apa tu? Macam mana ayat tu? Yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Sebab tu agama Islam ni, tugas Nabi SAW menyampaikan sahaja ataupun memaksa. Tugas Nabi menyampaikan ataupun memaksa orang untuk menerima. Menyampaikan tanpa memaksa ataupun memaksa orang untuk menerima. Yang mana satu tugas Nabi? Menyampaikan. Tugas Nabi SAW ialah menyampaikan tanpa memaksa. Nak terima, tak nak terima, sudah. Berbeza kalau orang tu sudah berada dalam undang-undang dalam agama Islam, dah masuk dalam agama Islam, wajib ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di kalangan para asatizah ataupun agamawan tuan-tuan, kita mengajar ni kan dengan zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan cabaran, orang nak terima. Orang tak nak terima, kita tak boleh nak paksa. Kau kena ikut aku, tak boleh. Tak terpulang lah. Cuma bagi para pendengar, dia kena menilai lah yang mana satu yang betul, yang mana satu yang tak betul, yang mana satu elok, yang mana satu tak elok. Macam saya ni banyak yang tak elok lah daripada yang elok. Banyaklah kekurangan saya ni. Na'udzubillah min zalik. Kita mohon jauh daripada keburukan, kekurangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepada kita. Dan kita kena anggaplah dalam dunia ni, dari sudut agama, kita semua insya-Allah sama dari sudut agama. Saling hormat menghormati. Sebab ni dalam surah Abasa ni Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kita berkenaan kesamarataan. Cuma dari sudut hormat, saya kena hormat kepada yang lebih besar, yang lebih besar mengasihani yang lebih kecil. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi, saya lupa dah hadis tu. Cuma hadis tu bermaksud yang besar, yang tua mengasihani yang kecil, yang muda menghormati yang lebih besar. Fahim Tom? Fahim. Baik. Tak ada apa dah. Okey, baik. Jadi pengajaran ni cukup yang tu dulu. Kita tengok perbahasan bahasa Arab kita. Okey, kita berhenti takat ayat 3 itu kan? Ya. Kan? Wama yudrika la'allahu yazakka. Wama, kita dah bahas dah i'rab wama yudrika la'allahu yazakka, betul? Betul tak? Ya Ustaz, betul. Ya. Cuma yang kita duk bahas itu domain yang ada dalam yudri itu kembali kepada mana, betul? Ingat tak? Domain yang ada pada yudri itu, yudrika tu, kembali kepada ma. Domain yang ada dalam yudrika tu kembali kepada ma. Cuma terjemahan dia macam terjemahan yang ada dalam terjemahan Quran tu lah. Sama je terjemahan dia.
Kita tak boleh nak buat terjemahan secara harfiah, memang payah. Kemudian au yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra. Ustaz, macam mana kita nak faham maksud dia Ustaz? Kalau domain itu kembali kepada ma isim istifham kan? Dia isim istifham. Macam mana domain ada pada isim istifham? Domain bukan domain yang ada pada istifham. Domain yang ada pada fi'il tu, yudrika tu. Yalah. Ya, tapi macam mana dia kembalikan kepada soalan? Macam mana dia kembalikan Saya kepada baru ma? ingat, saya pernah mengajar surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, kiamat. Mal-Qari'ah, apakah itu kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka, sama tak? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dekat situ adraka yudriku. Kat sini yudriku. Dekat sana adraka. Saya tertanya-tanya jugalah masa tu. Bila saya buka beberapa rujukan, domain yang ada pada kalimat fi'il selepas istifham tu, isim istifham tu kembali kepada isim istifham. Cuma kita nak buat terjemahan mengikut kefahaman kita memang tak boleh. Terjemahan dia tetap akan jadi apa yang kamu tahu. Apa? Macam mana terjemahan dia? Mana? Apakah Terjemahan dia dalam buku tafsir? apakah kamu tahu? Tahukah kamu? Apa? Ada terjemahan yang solid tak? Macam mana Haji Azhar? Dia kalau jalan lain dia kata tahukah kamu, artinya berarti itu tafsir dia lah. Jalan lain kata tahukah kamu, artinya mengertikan kamu barangkali ingin membersihkan dirinya. Tahukah kamu mungkin ia mahu membersihkan diri dia? Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu? Yang Hajah Karimah terjemah itu sedap. Mungkin apakah kamu tahu dia ingin membersihkan dirinya? Itu cara terjemahan dia. Mengertikah kamu? Ya betul lah. Mengertikah kamu? Mengertikah kamu? Mengertikah kamu? Mungkin dia ingin membersihkan diri dia. Jalan lain kata tahukah kamu di sini artinya mengertikah kamu? Ataupun kita kata apakah kamu tahu bahawa dia ingin membersihkan diri dia? Boleh. Apakah kamu tahu mungkin dia ingin membersihkan diri dia? Dia jalan lain dia mendalami lagi Ustaz. Jalan lain dia mendalami apakah maksud tahukah kamu tu? Tahukah kamu tu membawa arti mengertikah kamu? Gitu. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Okay. Cuma dari sudut i'rab lah tadi yang kita bahas minggu lepas tu, domain yudrika, adra yudri. Domain yang ada dalam isim istifham tu kembali, domain yang ada dalam fi'il yudri tu, domain tu dia kembali kepada isim istifham ma. Kalau kita nak terjemah pun jadi payah. Tapi dia macam tu lah. Kan? Maksudnya kalau kita jumpa lagi persoalan macam ni, kita jumpa isim istifham, kan? Kemudian ada kalimat fi'il selepas istifham, domain yang ada dalam kalimat fi'il tu dia akan kembali kepada isim istifham. Jadi bagaimana terjemahan dia? Terjemahan dia cara persoalan. Macam tadi. Kalau dekat Al-Qari'ah mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Sama juga apa yang kamu tahu berkenaan dengan hari kiamat? Apakah yang kamu tahu berkenaan hari kiamat? Sini kita kata kembali kepada, sebab dia mubtada kan. So kita kata kembali kepada mubtada lah. Senang sikit kita nak faham. Pasal kalau kita kata kembali kepada isim, kita mungkin tak apa clear sikit lah. Kalau betul. Kembali pada mubtada tu, kembali. Setuju. Jadi domain tu kembali kepada mubtada tu. Dalam buku i'rab dia tulis macam mana dalam buku i'rab? Ada tak? Dia kata wama istifham, ini buku yang ni i'rab bayan. Dia kata wama istifham fil mahal rafa mubtada wa jumlatu yudriku khabar. Tapi dia tak katalah itu kembali kepada mubtada. Ni kalau kita dia tak sebutlah domain huwa tu kembali pada siapa.
Kalau yang mendalam, kalau biasanya buku-buku i'rab ni yang saya tengok, dia taklah mendalam sangat dari sudut i'rab dia. Cuma kita je lah yang kena godek-godek sikit, tengok beberapa rujukan. Okey. Selesailah yang tu. Masuk ayat 4. Sebab dia ambil, Ustaz, saya rasa dia ambil ni macam jumlah ismiyah. Bila dia ambil jumlah ismiyah, dia ambil jumlah ismiyah, dia selesai mubtada khabar, dia berhenti di situ. Ya. Dia tak explain lagi yudrika tu. Jumlah ismiyah. Khabar dia jumlah fi'liyah kan? Khabar dia jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Ya. Khabar jumlah fi'liyah. Hari ni saya tak boleh nak buka whiteboard sebab tab saya tak ada bateri, baru cas ni. Nanti nak boleh tunjuk sikit. Nak tanya, selesa saya guna whiteboard tab ni ke ataupun whiteboard kat belakang? Whiteboard tab okey Ustaz. Ustaz tak payah bangun dan kita pun tak terpayah nak tengok whiteboard apa semua. Tulis whiteboard tab ni dia jelas sikit kan? Cuma tulisan agak teruk sikit. Tulisan tu Ustaz kena praktis sikit lah. Tak, dekat tab ni memang tak boleh dia betul tak? Dia tak dapat nak kurang. Tak dapat nak betul. Tak pegang. Kalau dari segi Ustaz, kalau dari segi tulisan, atas tab dengan atas whiteboard lebih kurang ya Ustaz. Betul tu. Dekat apa nama? Dekat tab saya tak boleh nak letak tangan. Faham. Pegang sebab kalau saya letak kan dia di tab apa? Garisan bandar. Ikut selesa Ustaz lah, ikut selesa Ustaz. Okey, baik. Ustaz. Pakai whiteboard pun tak apa. Pakai whiteboard. Whiteboard. Haji Nan minta whiteboard. Whiteboard. Mana-mana lah Ustaz. Yang Ustaz selesa. Okey, saya tak kisah, saya asalkan pelajar selesa je. Okey. Ayat 4 kan? Ayat 4. Au. Au ni haraf Atau haraf atof, tak ingat dah. Haraf atof. Au ni haraf atof. Atof. Yang memberi makna atau. Yadhakkaru. Yadhakkaru fi'il mudhari'. marfu'. Fi'il jap. Yadhakkaru ni datang daripada wazan apa Zakara. Sifat 3. Boleh. Kabara yukabiru. Ini bukan kabara yukabiru Yazakkar. Banyak tiga fa'ala yufa'ilu. Kan? Zakara Fa'ala yufa'ilu. Dia dua sabda. Oh, dia dua sabdu Dua sabda. Yadhakkaru. Oh, dia kalau macam tu. Sifat 9 kot. Tadhakkara yatadhakkaru. Tadhakkara Sifat tatadhakaru. Tatadhakaru sifat apa? Tatadhakaru. tadhakkaru. Ini apa ni? Tadhakaru lah. Ada 9 Ustaz. Tadhakaru. Sifat 9 bunyi macam mana? Tafa'ala. Tafa'ala. Tadi. Mudhari' dia? Yatafa'alu. 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 Ni yadhakkaru ni. Ini banyak sabda, dua sabda.
Yatadzakkaru. Yazakkaru. Yatadzakkaru. 3, 4, 5, 6. Kan asal dia yatazakkaru. Asal dia yatazakkaru. Kemudian Sebab ta tu diidghamkan ke zal. okey. Dia panggil apa dia? Idgham? Idgham? Apa dia? Boleh? Idgham mutajanisan mutamasilain dengan idgham apa satu lagi tu? Tadzakkara yatazak tak boleh. Tadzakkara yatazakkaru. Okey. Dalam buku wazan dia kata yatadzakkaru, tadzakkara. Okey. Dia fi'il madi dia tadzakkara. Okey, betul. Dia sama dengan yazakka yang kita buat. Yang kita buat 2 minggu lepas tu, dia sama dengan yazakka. Bacaan apa? Tafa'al lah, sifat 9. Sifat 9. Tafa'ala yatafa'alu. Maka dihazafkan kerana nak meringankan. Dihazafkan satu huruf kerana nak meringankan. Sama yang kita buat yazakka tu. Ingat tak yang Cikgu Latifah beritahu tu? Yang Cikgu Latifah explain tu. Kalau ingat lagi lah. Tengok video lepas. Yadhakkaru fi'il mudhari' marfu' wa alamatuhu ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. So wal fa'ilu domir Mustatir. takdir huwa ya'udu ila domir huwa tu kembali pada siapa tu? Ustaz ni wazan 9 yang Ustaz ni. Yadzakaru tu ikut wazan 9. Okey. Kembali kepada mubtada tadilah, ma lah. Tidak. Kalau yudrika tu ya kembali pada ma. Ialah dia atof kan, haruf atof kan. Dia atof pada apa? Au tu dia atof kat mana? Kena tahu dulu. Au tu dia atof kat mana? Dia kena cari ma'tuf alaih dia tu. Atof, ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaih dia? Dua. Dia nak ma'tuf kat mana tu? Ma'tuf alaih dia kat mana tu? Dia nak yazakkaru tu dia nak sambung kat mana tu? Kalau nak sambung dekat yudrika, tak kena. Dia sambung kat mana? Ambil tu, ambil tu selimut. Lagi satu yazakka sajalah. Dia atof dekat yazakka. Berselimut sejuk. Berselimut. Dia atof dekat yazakka. Domain yang ada dalam yazakka tu kembali kepada orang buta tu. Orang buta tu. Ma makna yazakka? Apa maksud yazakka? Dia ingin membersihkan diri kan? Bersihkan diri dia. Apa yang nak bersihkan diri? Orang buta. Orang buta tu. Atau yazakkaru. Apa maksud yazakkaru? Dapat pengajaran. Dapat belajar. Dia nak mendapatkan pengajaran. Kembali kepada orang buta. Fatanfa'ahu dzikra. Fatanfa'ahu fa. Dekat sini fa atof. Betul tak? Fa atof. Kan?
Dengan makna maka ke ataupun dengan makna lalu? Lalu. Dengan makna lalu ke dengan makna maka? Lalu Ustaz. Lalu bukan makna maka Tanfa'ahu. Fasa Apa dia? fasa babiyah. Kita boleh kata fa sababiah juga. Dengan sebab mendapat pengajaran itu lalu memberi manfaat. Kita boleh kata fa sababiah juga. Sebab mendapat manfaat tu sebab macam mana dapat sebab mendapat pengajaran mendapat manfaat. Pengajaran itu sebab mendapat manfaat. Fatanfa'ahu fa haraf tanfa'ahu. Saya nak tanyalah yang ni. Tanfa'ahu ni tanfa'ahu fi'il apa? Mudhari'. Mudhari'. Okey, sebab dimulai dengan ta. Tan. Ta mudhari'. Wazan berapa? Nanfa'a, yanfi'u, nanfa'a, tanfa'u, fataha yaftahu. Tanfahu. Yang nombor berapa? Satu si. Satu si bunyi macam mana? Fataha yaftahu. Satu si fataha yaftahu. Ini yanfa'u. Ya dia fa'a, fa'a. Yanfa'a. Sebab dia mansub. Fataha yaftahu lah kot. Tahu lah saya pun teka ya. Pertama sekali saya nak tanya, kita buang dekat fatan fa'ahu ni ada berapa kalimat? Tiga Ustaz. 3. Pertama, Fa. dua, Tanfa'ah. dan fa'a ketiga, Hu. Kita buang fa, kita buang hu dulu. Maka ada kat situ apa kalimat? Tanfa'ah. Tanfa'a. Tanfa'a mansub, betul? Mansub. Mansub Kalau dia mudhari'. dia fi'il Mansub. mudhari'. Dia fi'il mudhari'. Dapat? Fi'il mudhari' ni asal bagi fi'il mudhari' Barih? Depan. Dari depan. Marfu' kan? Marfu'. Infa'ala Ustaz. Infa'ala. Tak cukup tu. Nafa'a. Dia daripada nafa'a yanfa'u. Satu si. Nafa'a yanfa'u. Dia daripada fa'ala yaf'alu. Nafa'a yanfa'u. Nafa'a yanfa'u. Nafa'a yanfa'u. Kalau infa'ala yanfa'ilu. Nafa'a yanfa'ilu. Cuma masalahnya di sini ialah kenapa fi'il mudhari' ini berbaris atas? Sedangkan fi'il mudhari' itu mesti marfu' selama mana tidak ada amil nasab dan juga amil jazam. Selama mana tidak ada amil nasab dan juga amil jazam. Siapa nak jawab dulu? Ustaz, fa tu bukan amil nasab ke? Yang fa kat depan tu bukan amil nasab dengan maksud dengan sebab itu. Bukan. Ustaz, dalam tafsir dia kata dia nasab kedudukannya sebagai jawab daripada la'alla. Saya tak faham. Jawab kepada la'alla. Dalam tafsir dengan takdir
Anda kan? Kemudian dia kata dia rafa' kerana atas kepada yazakaru. So tengok dekat i'rab. Dekat bahagian i'rab tu. So jumpa tak? Okey. Pertama sekali, fa tu dia bukan jawab. Apa yang Cikgu Nur Akmal cakap Saya ingat fa ni amil nasab. Amin nasab. Dia bukan amin nasab. Bukan, fa bukan. Amin nasab ada ke fa? Anlan izan kan. Ada tak ada? Ada. Tak, dalam bukan Ustaz bagi nota dulu ada. Fa lah. Haraf nasibah, haraf nasab dengan maksud dengan sebab itu. Dan nota saya ada lah, tak tahu saya dapat dari mana. Saya tengok balik saya pun tak ingat. Nanti saya tengok balik. Tapi dekat sini dia fa ataf lah kita kata. Kalau dalam Arab rasanya dia fa ataf. Cuma yang nak dibahaskan di sini tanfa'a tu. Tanfa'a tu mansub. Dia mansub, soalannya kenapa dia mansub? Tu je. Satu soalan ni kenapa dia mansub? Siapa yang memansubkan dia? Masalah dia jawab kepada la'alla ke itu bukan sebab dia lah. Kenapa dia mansub? Dia mansub dengan sebab ada an mudmarah, an yang disembunyikan. An tanfa'a, kalau ikutkan dia an tanfa'a kat situ. Maksudnya lepas ni kalau kita jumpa sahaja kalimat seperti ini fatanfa'ahu kan, tiba-tiba fa'il mudhari' itu mansub, maka dia mansub dengan takdir an. Tu kaedah dia. Dia Yang disembunyikan Ustaz? Disembunyikan. Lepas ni kalau kita jumpa fa'il mudhari' itu mansub bil fathah, sedangkan tidak nampak mana amil dia, maksudnya dia itu mansub dengan an mudmarah, an yang disembunyikan. Faham tak? An Kena yang ada kasyaf ni Ustaz ni, nak nampak yang benda sembunyi. Tak faham lah Ustaz. Boleh Ustaz apa? Mungkin saya tak berapa jelas. Okey, sekejap. Saya buka whiteboard. Kita juga Ustaz, kita juga nak kena faham kenapa dia sembunyikan kat situ. Apa implikasi dia dan apa yang sebab dia sembunyikan. Atas. Itu masalah. Betul. Ya. Kalau ada di depan stem dari dia akan barikan atas. Jadi masuk antu tersembunyi. Ya, takdir. Adakah sebab ada fa tu Ustaz, maka dia tak boleh letak an tu secara jelas Ustaz? Itu saya tak berapa pasti. Itu saya tak pasti. Sekejap, saya buka whiteboard. Boleh kita cari dari segi maknanya Ustaz. Okey. Kalau selalunya dia datang dalam bentuk marfu' kan. Fi'il mudhari' dia marfu' kan pada asasnya kan. Kalau dia membawa makna marfu', adakah makna dia lain? Kenapa dia bawa makna mansub? Apakah makna dia? Maknanya Faedah. sama juga. Tak nampak beza. Au yadhakkaru fatan fa'ahu zikru. Fatan fa'ahu zikru. Dia memberi peringatan. Dengan sebab peringatan itu moga-moga mendapat manfaat. Kenapa ada an dekat situ? Kenapa ada an kat situ? Dalam buku Arab dia tulis apa? Takut dia nak jadi ni kot. Yang ni saya tak pastilah.
Ya. Tak boleh nak mencerap. Fa'an tak boleh. Tanfa'ahu. Dari Sebab tak boleh nak sebut tu yang dia sembunyikan agaknya. dengan takdiran. Fa'an tak boleh baca gitu. Fa'an tanfa'ahu. Dia Boleh nampak jadi tak? Nanti yang ni saya tengok balik yang ni. Boleh jadi yang Hajah Nur sebut tadi dengan sebab ada fa tu. Fa'an tanfa'ahu tak boleh. Tujuan. Kalau nak kata kalau kita tak letak jadi, kita tak ada an macam Haji Azhar kata kan. Betul. Kalau tak ada an kat situ, fatanfa'uhu. Kan? Bila dia jadi fatanfa'uhu, maka dia tak ada kaitan lagi dah dengan yazakkaru. Kalau dia marfu, macam mana kita nak baca ataupun kita nak tafsir ayat tu? Katakanlah kita nak faham perbezaan antara dia marfu dengan dia mansub di situ. Kalau dia marfu, bunyi macam mana tafsir dia? Kalau dia mansub, bunyi macam mana tafsir dia? Kalau marfu fatanfa'uhu lah. Jadi makna dia macam mana? Makna dia apa? Nak tengok lari macam mana makna dia lari tu? Tanfa'uhu apa maksud tanfa'uhu kat situ? Apa maksud dimanfaat memberi Yang memberi manfaat. Okey, kita buat satu-satu dulu. Tanfa'u ni fi'il mudhari'. Wa alamatuhu at-ta'u fi awwalihi. Sah? Sah. Ta tu dhamir apa? Untuk Tak saya dia. Ta tu dhamir apa? Dia. Apa dia? Ta tu dhamir anta kan? Hantar. Ta tu dhamir anta. Jadi fatanfa'ahu ni yang memberi, kalau dalam tafsir ni yang kita kata ni, ta tu kembali pada siapa? Kita buat yang ni dulu. Dia orang buta tu tak? Orang buta tu. Ustaz, saya baca ni tafsir Jalalain Ustaz. Baca dulu. Dia kata sebab fatan fa'ahu dengan fatan fa'uhu ni dia kata menurut satu qiraat lafal fatan fa'ahu dibaca fatan fa'uhu, iaitu dibaca nasab kerana menjadi jawab dari taraji atau lafal la'alaha lahu. La'alahu tadi. Okey. Saya baca pun saya tak faham apa dia kata. Macam yang Hajah Siti Fatihah kata tadilah. Dia dibaca nasab menjadi jawab. Sedangkan jawab kat situ dengan ada takdir an. Jawab dari taraji tu hak mana tu? Tu la'alla litaraji. La'allahu pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga tu. Allahu tu. Payah ni. Okey, kalau macam tu kita bagi kita faham ayat ni cukup dah lah Ustaz. Bagi kita faham apa ayat ni. Tafsir ayat ni bagi kita faham, lepas tu kita jalan. Ustaz, la'alla tu kat situ tu dia apa? Barangkali kemungkinan. La'alla ni kan kita pernah belajar. La'alla ni pengharapan. Suatu harapan yang pasti boleh dapat. Manakala satu lagi laita. Laita litamanna. Suatu pengharapan yang pasti tak dapat. Kena. Kita ada dua. Pertama la'alla, yang kedua laita. Kalau Allah Ta'ala sebut la'alla dalam Quran bermaksud
setiap orang yang berharap itu pasti akan dapat sekiranya dia berusaha. Manakala kalau laita, pengharapan juga. Pengharapan yang pasti tak akan terjadi. Bagaimana dalam surah ya laitani kuntu turaba. Surah apa tu? Al-Waqi'ah. An-Naba. Ya laitani kuntu turaba. Aku harap sangat aku dapat jadi tanah debu. Jadi Abu tak silap yang kata ni golongan kafir lah, Abu Lahab ke? Ya laitani, ya laita, ya laitani. Aku berharap sangat aku ni dapat jadi tanah debu. Turab, debu. Jadi dia mengharap tak? Si kufur, orang kafir ni mengharap tak? Bila mana dia berhadapan dengan neraka, dia mengharap kan? Laita kan? Ya laitani. Aku harap sangat aku ni dapat jadi tanah debu. Haraplah, betul? Tapi harapan dia tu benda tak yang pasti ke benda yang mustahil? Benda yang pasti terjadi ke benda yang tak akan terjadi? Mustahil. Benda yang mustahil, benda yang tak akan terjadi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ya laita. Ya. Adapun kalau Allah la'allakum tatadzakkarun, la'allakum tatafakkarun, moga-moga kamu dapat berfikir, moga-moga kamu dapat tatadzakkarun, moga-moga kamu dapat menyebut. Kan? La'alla, Allah Ta'ala sebut la'alla. Bila Allah Ta'ala sebut dengan lafaz la'alla, bermaksud sekiranya kita buat, pasti kita akan dapat. Ya. Jadi, kalau Allah Ta'ala sebut la'allahu yazakka, dan apakah yang kamu mengerti, apa yang kamu mengerti, mana tahu dia tu nak membersihkan diri dia? Moga-moga dia nak membersihkan diri dia. Jadi moga-moga dia nak membersihkan diri dia tu, agak-agak boleh tak? Terjadi tak kalau dia datang nak bersihkan diri, dia dapat tak dengan Nabi? Orang buta tadi. Boleh. Sebab datang dengan la'alla. Tu satu. Jadi la'alla di sini la'alla litaraji. Dipanggil la'alla litaraji. Litarji. La'alla yang harapan yang pasti dapat. Wadah? La'alla ada 3, saya dah lupa dah. Jumpa. Pertama. Ada 3. Litaraji, litawaqi, lita'lil. Lita'lil. Dengan makna kerana. La'alla yang tawakuk pasti berlaku. Dia tulis pengharapan, jangkaan dan sebab. Lita'lil sebab. Lita'lil sebab. Baik. Jadi nampak dah? Tapi Ustaz, nak tanya, Ustaz, sebelum tu Ustaz, saya nak tanya. Kalau dalam ayat ini, fatan fa'ahu tu, kita kena rujuk balik pada ayat 3, sama ayat yang sebelumnya, bukan ayat 3 lah, mana-mana, mungkin bukan ayat ini saja. Bermakna kita kena rujuk yang depan tu, kalau kita jumpa ada dalam ayat yang sebelumnya, la'alla, bermakna ayat fi'il mudhari' macam tanpa dia akan jadi nasab. Tapi kalau dia tak ada la'alla tu, mungkin dia jadi marfu'. Macam tu. Boleh macam tu ke Ustaz? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Itu akan menjadikan la'alla sebagai amil lah kalau kita terima konsep tu. Sebab dalam ayat-ayat lain ada je la'allakum tatafakkarun. Tak ada jawab pun. La'allakum yazakkarun. Tak ada jawab pun. Cuma kena tengok ayat tu sendirilah. Kita kena tengok ayat tu. Kena tengok ayat tu juga. Tadi Ustaz dah terangkan. Ustaz dah terangkan. Apa dia ajak sah? Ustaz dah terangkan. Dia mansub sebab didatangi an di situ. Tapi kita nak, cuma kita nak tahu sekarang apa keperluan an di situ, apa yang memerlukan an di situ kan. Yang tu tak apa faham. Jadi kita tengok kalau dia kebiasaannya fi'il mudhari' yang marfu'. Okey. Kalau dalam Arab tu yang macam Hajah Siti Fatihah kata,
Fatanfa'ahu tu bin nasbi ala jawab tarji. Dia nasab tu di atas jawab tarji. Dia nasab tu di atas jawab tarji. Mana jawab kepada tarji tu? Maka kalimat tanfa'a tu dia nasab dengan sebab la'alla. Dengan sebab dia menjawab kepada la'alla. La'alla tu bukan amil. Faham tak? La'alla tu bukan amil. Mana? Bil fa'i. Dekat mana? Pada fa' itu ada andaian an. Ada andaian an. Bil fa'i la'alla bil fa'i bi takdiri an. Dengan fa' yang diandaikan dengan an. Oh. Okey. Payah. Nak surrender tak ni? Surrender. Dia kata situ, kalau kita tengok ustaz punya apa tu, mansub ada berapa perkara dalam kedudukan mansub kan. Dia masuklah mana ustaz? okey. Apa dia ajak sama macam mana? Tak, dalam ustaz punya nota tu kan, yang dalam kedudukan mansub yang ada 11 tu kan. Okey. Oh, itu isim ah. Itu isim. La'allahu Boleh nampak. la'allahu yazakka. La'allahu yazakka. La'allahu yazakka. Yazakka. La'allahu yazakka. Au yazakkaru. Au yazakkaru fatanfa'ahu zikra. Dia kata kat sini, dekat sini kita baca dengan nasab betul. Fatanfa'ahu. Tanfa'ahu. Dia kata dekat sini tanfa'a tu ni mansub ni. Mansub kerana menjadi jawab kepada la'alla. Menjadi jawab kepada la'alla tadi, yang mana pada kalimat fatanfa'ahu tu, fa tu bil fa'i bi takdir. Fa ni diandaikan sebagai an. Fa tu diandaikan sebagai an. Itu satu. Ataupun kita nak baca rafa'. Kalau fa ni nak diandaikan sebagai an ni, tak boleh ni, nanti saya tengok balik yang ni, payah. Kemudian yang kedua, kalau kita baca rafa', tanfa'uhu. Boleh baca rafa', tanfa'uhu. Kalau kita baca rafa', tanfa'u tu dia akan jadi ataf kepada yazakkaru. Dapat ini. Kalau baca yazakaru dia akan jadi ataf kepada yazakaru. Kalau baca ataf nasab dia akan jadi nasab dengan sebab an tadi. Yang ni saya tengok balik yang ni. Payah. Okey, boleh. Kalau disebut fa sababiyah ya Ustaz. Kalau disebut fa sababiyah, dia dah menjawab sesuatu benda dah lah. Disebabkan oleh sesuatu benda kan.
Yang tu kita nak takrif dia sebab dia fa sababiyah yang dia jawab. Fa sababiyah dia jawab. Tak lah kalau kita kata yang tu fa sababiyah kan. Fa sababiyah menyatakan sebab kan. Fa sababiyah dia menyatakan sebab perbuatan tu Ya, kan. so dia tulis tu jadi maknanya maka sebab itu kan. Bila ada maka sebab itu, dia adalah apa yang disebutkan sebelum tu. Sebab dia apa fakta dia kan. Dia sebutkan fakta dia, lepas tu maka sebab itu. Tu dikira jawab ya. Lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Tak boleh, kita tinggal dululah yang ni. Yang ni kita tinggal. Yang ni kita tinggal dulu. Yang ni kita tinggal dulu. Cuma yang kita dapat tadi, tanfa'a tu baris atas dengan sebab an tadilah. Tu satu. Berkenaan dengan fa tadi tu nanti saya jawab balik. Okay. Who kat situ jadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih domir melekat kan? Dzikra maf'ul maf'ulun bih tak dzikra? Tak. Dia bukan. Az-dzikra Kat sini dia kata fa'il. Fa'il Ustaz, dia fa'il tu. Fa'il dia tak jumpa lagi tu. fatanfa'ahu dzikra maka pengajaran. Ya. Domir muqaddarah. Ya fa'il. Maaflah, saya minta maaf lah tadi. Tanfa'ahu tu ta tu bukan kembali kepada bukan domir anta. Ta tu tanfa'u ta tu bukan domir anta tu. Ta tu domir hiya. Ta tu domir kita kata hiya. Tak? Sebab apa? Kerana az-zikra fa'il dia. Az-zikra muzakkar ke muannas? Muannas. Zikra tu dia muannas sebab tu datang dengan tanfa'u. Okay. Jadi yang memberi manfaat tu apa dia yang memberi manfaat tu? Zikra tu lah. Zikra tu lah yang memberi pengajaran ataupun manfaat. Zikra tu sendiri. Dapat tak? Contohnya. Doroba yadribu. Kalau kita nak buat telah sedang memukulnya oleh Fatimah. Macam mana kita nak buat ayat tu? Sedang memukulnya oleh Fatimah. Sedang memukulnya oleh Fatimah. Macam mana nak buat tu? Tadribu. Sedang memukulnya nya. Dorobat Fatimahu. Sedang. Tadribuha. Dorobathu Fatimatu. Dorobathu tu dah jadi madi, cik. Madi. Oh. Tadribuha Fatimatu. Tadribuha Fatimatu. Maka kalimat tadribu kan? Tadribu datang dengan ta. Adakah ta tu domir anta atau domir hiya? Domir hiya. Salah kerana failnya Fatimah. Tapi kalau Fatimah pukul lelaki tu, ta yang ada pada tanfa'u tu yang memberi pengajaran, yang memberi manfaat tu, apa yang memberi manfaat? Pengajaran. Az-zikra tadilah kerana zikra tu kalimah muannas.
Ni apa huruf apa kat ujung tu? Kenapa az-zikra tu boleh jadi muannas? Buka balik mutammimah. Alif maksurah ke? Alif mamdudah ke? Alif maksurah. Alif maksurah yang merujuk kepada muannas. Okey. Payuh yang ni. Payuh. Ialah alif maksurah berkaitan dia. Betul tak? Ustaz, saya jumpa nota ni dalam internet kan, dan elok pun contoh ni, dia bagi contoh yang la'allahu yazakka ni kan. So dia katakan fa ni ada banyak fungsi kan, dan salah satunya sebagai fa sababiyah, sebagai fa sababiyah, dan dia akan menjadi haraf yang menasabkan fi'il mudhari' kan. Dia ada syarat dia mesti ada salah satu dari 7 perkaranya yang berlaku sebelum fa dia akan menasabkan. Dan salah satu tu dah ada la'alla tu lah yang disebut tadi, karaji. Dan contoh dia bagi pun betul-betul ayat tu, la'allahu yazakka, la'allahu ini lain pula, la'allahu zikra lain pula sikit, tapi dia mesti ada la'allahu. Selain pada la'allahu tu ada lain-lain tu, dia ada amar ke, nahi ke, istifham ke, tamanni ke, yang lain-lain tak mau dengar pun, nafi ke. Dan kalau sebelum fa tu ada la'allahu, dan fa tu akan berfungsi sebagai haraf yang menasabkan fi'il mudhari' selepasnya. Okey, betul ke Ustaz? Betul. Maka dekat sini, Maka dekat sini, betul lah yang dalam tafsir Muni sebut ni. Cuma kita kurang nak faham. Bila mana fa tu dijadikan sebagai fa usababiyah dengan adanya la'alla, bila mana fa itu dijadikan fa usababiyah dengan adanya la'alla. Jadi nak ingat 7 syarat tu payah juga. Dengan 7 syarat dia tak ada payah tu. Fa usababiyah dengan sebab adanya la'alla, okey, maka fa itu ditakdirkan sebagai an. Faham tak? Itu lagi senang sikit lah. Sebab kalau kita kata fa tu amil nasab, lagi kita kelang kabut. Pasal apa fa jadi amil nasab pula? Kalau fa ditakdirkan an, yang kita tahu an itu memang amil nasab, kita boleh faham. Kaedah dia, okey, baguslah yang cikgu nak kemas. Saya pun memang tak ingat juga. Okey, kaedah dia macam ni. Bila mana datang fa usababiyah selepas la'alla, okey, kaedah dia. Bila mana datang fa usababiyah selepas la'alla, maka fa itu diandaikan sebagai an. Apa? Oleh yang demikian, sebab tu dia jadi tanfa'a. Dia panggil an apa Ustaz? An mudmarah. An mudmarah. An yang disembunyikan ataupun an yang diartikan. Kalau dalam tafsir Munir ni dia kata fa'u bil fa'i bit takdir, fa yang ditakdir. Fa yang ditakdir. Fa yang ditakdir. An apa tadi? Fa yang ditakdirkan dengan an. Okey, dapat? Ya. Okay. Jadi Ustaz, kita tak sebutlah dia sama ada dia tu jadi fa atau ke, tak payah sebut tu, tapi fa yang ditakdirkan macam tu. Automatik ni kata macam itu. Pakai yang dari tafsir lah. Walaupun mula-mula tadi saya sebut fa atau kan, dengan makna lalu. Mula-mula tadi saya nampak dia ni fa ataf. Sebab saya memang rasa dia ni fa ataf. Tapi dari segi definisi fa di situ, fa sababiyah. Maaf, boleh jadi fa ataf. Boleh jadi fa ataf. Ustaz, kalau ikut yang ni, dia kata dia ni ialah huruf ataf.
Yang Okey. menasabkan fi'il mudhari dengan syarat lah. Ada yang Ustaz sebut tadi lah. Dengan syarat sebelum tu ada la'alla tu. Ya. Tapi asalnya dia memang ataf. Dengar ni. Asal okey. Fa ni dia memang huruf ataf. Faham tak? Ataf dia ikut maktuf kan? Kan saya dah beritahu kalau kita baca marfu' tanfa'uhu ain tu bagi depan. Dapat? Fatanfa'uhu maka fa tu fa ataf, dia ataf kepada yadzakaru. Faham? Okey. Faham. Kalau kita baca tanfa'u tu maka fa tu akan jadi fa ataf. Tapi kalau kita nak baca nasab, maka dia menjadi fa'us sababiyah jawab kepada la'alla. Boleh? 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 Boleh Ustaz. Boleh Haji Azhar? Saya faham bila Ustaz kata fa tu dia ditakrifkan sebagai an marah, saya faham lah yang tu. Kalau sebab saya tak nak kata ada fa yang fa nasab, jadi kelang kabut lagi saya haraf nasab an, fa tak bukan haraf nasab. Tapi fa ditakdirkan an di situ saya faham lah. Ditakdirkan ni macam-macam boleh ditakdirkan. So kalau kita kata fa tu takdir an, saya faham bila dia jadi an, dia jadi amil nasab. Okay. Sebab tu saya suruh sangat perhabiskan kitab Mutammimah. Dalam tu memang cukup syarat. Memang cukup syarat. Cukup syarat. Masalah saya kadang saya memang tak ingat. Sejujurnya memang saya tak ingat. Okey. Bolehlah kita, sebab Ustaz kita selalu buat takdir ni kan. Takdir ni macam-macam kita boleh takdir. Tapi kalau di penulis ni kata dia takdir fa tu sebagai an, kita faham je lah. Kita faham si an, kita dah faham. Fa itu ditakdirkan sebagai an. Sebab tu dia Itu kita faham. Saya nak jauhkan daripada mengatakan fa itu haraf nasab. Itu saya nak jauhkan daripada situ. Sebab fa bukan haraf nasab. An tu haraf nasab. Okey. Fa tu dia kan fa ni fa ataf, fa jawab syarat. Fa jawab syarat. Sebab jawab syarat ni tak pernah lagi kita jumpa jawab syarat yang menasabkan kalimat fi'il mudhari' selepasnya. Pernah kita jumpa tak? Tak pernah kan? Dah jumpa. Jadi pengarang ditulis fa di sini dengan makna an. Fa di sini dengan makna an. Jadi an tu fungsi dia apa? Menasabkan fi'il mudhari' selepasnya. Okey, dapat? Oi payah. Mungkin yang apa yang Haji Azhar cakap tadi mungkin agaknya lebih clear sikit. Lebih ringan lah, lebih ringan lah. Kenapa? Lebih ringan. Okey, terus. Amma man yastaghna. Amma man yastaghna. Amma isim fi'il harf. Haraf apa? haraf syarat. Okey, ada pun. Dengan makna ada pun. Ada pun. Man yastaghna isim ke harf jar tu? Man Isim. Isim mausul tu. Orang yang ada pun harus syarat. Man isim mausul. Isim mausul duduk kat mana tu? Marfu', mansub, majrur. Man tu dia berada pada bahagian marfu' ke mansub ke majrur? Marfu' lah. Marfu' lah, dia mubtada itu. Dia adalah marfu'. Dia adalah marfu'. Kenapa dia marfu'? Kerana amma itu bukan amil yang boleh
mengubah sesuatu kalimat selepasnya. Fahim Tom? Amma itu ialah haraf. Haraf yang tidak mengubah kedudukan kalimat selepasnya dari sudut baris. Faham? Faham tak? Dia bukan amil. Fahim Tom? Amma tu dia bukan amil. Amma tu adalah haraf syarat sahaja. Oh, Ustaz, saya jumpa ni dia kata haraf syarat wa tafsil ke apa tu? Samalah tu haraf syarat. Wa tafsil tu apa? Tafsir ni haraf syarat dan menceraikan. Dan menceraikan. Haraf syarat dan menceraikan. Apa yang dimasukkan Ustaz? Itu Ceraikan apa Ustaz? menceraikan dari cerita sebelum dengan cerita yang akan datang tu. Okey. Itu maksud menceraikan. Talak berapa tahu? Syarat cerai. Haraf syarat cerai. Okey. Okey, maksudnya sekejap Tu dia haraf syarat lepas tu ayat syarat dia bermula dengan man tadilah. Okey. Mubtada kan? Sebab macam mubtada. Okey, dengar ni. Jadi maksudnya wa ba'da hadzal, dalam tafsir saya baca tafsir ni. Wa ba'da hadzal wasfil muazzin bil itab. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tegur secara kasar ke secara lembut ni. Ayat tadi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Itu adalah suatu teguran yang agak sinis, lembut lah. Sinis kan? Lembut. Lembut serius keras kot. Lembut. Ustaz kata serius tapi lembut lah. Macam mana tu? Tak faham. Yang Allah tegur ni ayat tadi kasar ke lembut? Kasar lah Ustaz. Keras kan? Berat. Tegas ke? Tegas. Tegas. Okey. Maka ja'al al-itabu sarihan. Datang, tapi kalau ikutkan tafsir, tak tahulah apa pendapat pengarang ni. Dia kata wa ba'da hadzal wasl mu'azzanu bil itab. Maksudnya teguran al-itab, teguran yang lembut. Dia kata macam tu. Teguran yang mungkin ada maksud tersirat. Itu dalam tafsir kata. Okey, datang teguran secara direct, secara lemah lembut juga tapi secara direct. Mana? Amma man istaghna. Dua. Jadi amma tu lafaz syarat dan juga tafsir kan? Haraf syarat dan juga tafsir yang membezakan dua keadaan cerita. Okey, man mubtada, istaghna, amma man istaghna. Amma man istaghna. Istaghna apa istaghna? Yang tidak merasa apa ni? Merasa kaya. Tidak. Istaghna ni daripada perkataan ghana yang ni, ghani, kaya Kaya. Orang kaya ni adalah orang yang merasa cukup. Betul tak? Sebab tu kaya. Orang kaya bermaksud orang yang merasa cukup. Maksud kalimat ni, bila dia kaya, dia tidak berhajat kepada benda lain. Betul tak? Betul. Wais, senyap sikit Wais. Semua dah ada. Kita kaya ke? Lawan bagi kaya al-ghani, lawan bagi al-ghani ialah al-fakir.
Tidak cukup. Kita al-ghani ke al-fakir? Al-fakir. Fakir. Kerana al-fakir itu berhajat. Maksudnya berhajat, memerlukan, tu maksud fakir. Dapat tak? Okey. Jadi kita ni al-fakir. Adapun orang kaya ada orang tu kaya-kaya tapi dia sentiasa memerlukan. Maka dia kaya ke dia fakir? Fakir lah Ustaz. Dia Fakir nak lah. memerlukan. Segala-gala benda dia ada. Kan? Segala-gala benda dia ada. Itulah dia rasa dia cukup dia rasa dia dah kaya. Tapi dia masih memerlukan lagi. Sebenarnya dia tu ghani ke dia tu fakir? Dia greedy. Oh. Fakir. Bukan Dia ada fakir. segala-galanya dia ada. Tapi dia masih Betul, memerlukan betul. lagi. Tamak lah. Maka Dia tu sebenarnya dia fakir. Sebenarnya dia fakir tapi dia rasa dia ghani. Ya, dia tetapnya fakir. Faham tak? Mental dia fakir lah Ustaz. Mentally fakir. Semua manusia ni fakir Ustaz. Ya, sebenarnya Dunia ni. semua manusia yang ada di dunia ni adalah fakir. Tak ada siapa yang kaya. Ada orang memang kaya gila. Gila pun tak kaya macam tu. Tapi duduk hospital masih memerlukan obat. Maka dia fakir ke dia ghani? Fakir. Nampak? Okey. Lemah lah. Dia lemah. Akaun ada juta-juta akaun. Okay. Bini ada pak. Cukup. Bini ada pak. Tapi di hospital berhajat lagi kepada obat, berhajat lagi kepada bantuan pernafasan. Maksudnya dia fakir. Ini dalil lah. Ini dalil. Maksudnya al-ghani lawan al-fakir, al-fakir lawan al-ghani. Maka dimasukkan alif sinta. Alif sinta. Tujuan dimasukkan alif sinta ni maksudnya lit talab. Dia Ingat lagi tak? hajat, mohon. Hajat. Sebab tu ada pun orang-orang yang merasa apa? Merasa dia kaya. Merasa kaya, merasa cukup. Rasa cukup. Merasa cukup. Merasa cukup, kan? Kadang-kadang kita tak ada harta tau. Tak ada harta. Tapi cukup dengan rasa cukup dah. Rasa kaya dah. Duduk rumah kayu. Duduk rumah kayu, lantai berlubang. Tapi kan rasa makan cukup. Kesihatan cukup. Merasa tak? Padahal kalau kita tengok dia, ni doif ni tak cukup ni. Betul tak? Tapi bila tanya dia, cukup makan cukup bagi anak 10 orang. Cukup. Gaji berapa sen? Itu maksudnya merasa. Faham? Jiwa dalam dia. Jiwa dalam Itu. Syukur. Jadi maksudnya di sini nak cerita pasal alif sinta tu. Nak cerita pasal alif sinta. Jadi perkataan ghana yang ni ghaniyun tu bila masuk alif sinta memberi makna tolak. Memberi makna apa maksud tolak? Memberi maksud Masih memohon. minta, terasa minta. Amma man yastagna. Amma man yastagna. Adapun orang-orang yang merasa cukup. Pada ayat ni, adapun orang-orang yang merasa cukup. Adapun orang-orang yang merasa cukup. Siapa orang yang merasa cukup? Okey, tafsir pada ayat ni, istagna dia merujuk kepada siapa? Istagna. Quraisy Yang pembesar-pembesar tadi. Pembesar tadi lah. Siapa pembesar tadi? Saya sebut minggu lepas. Siapa tak jumpa dah nama dia. Tak apalah, ada 5 orang tak silap. Maka golongan-golongan ni adalah golongan-golongan yang istagna, yang merasa cukup. Orang yang merasa cukup, Nabi pula duk pi layan,
sebenarnya Nabi duk layan dia, yang Nabi duk dakwah dia tu, dia nak terima tak ajaran Nabi sebenarnya? Tak nak. Tidaklah Ustaz, sebab dia rasa cukup. Nabi pergi jumpa dia, sampaikan Islam dengan harapan, Nabi harap apa yang dia cakap dekat pembesar-pembesar tadi, dengan harapan dakwah dia sampai, betul tak? Ya. Sedangkan pembesar-pembesar tadi adalah istaghna. Dia berhajat tak kepada apa yang Nabi bawa tadi? Tak. Tak, sebab tu dia adalah istaghna. Kerana dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia ada pada ketika tu. Faham? Faham tak? Faham. Maka refer kepada itulah. Fa'an, maka man mubtada, istaghna fi'il, istaghna fi'il Madhi. Fi'il madhi. fi'il madi. Jadi khabar istaghna tu, jumlah fi'liyah tu jadi khabar kepada man, mausul. Okay. Mana aid dia? Domain yang tersembunyi dalam istaghna, betul? Ya. Silah dia jumlah fi'liyah tu. Silah dia adalah jumlah fi'liyah. Jumpa fa pula. Fa apa ni? Yang ni senang sikit lah. Ni fa rabitah. Sebab kita ada Arab syarat kat awal tadi. Fa jawab syarat. Fa rabitah lah fa jawab syarat. Anta jadi anta Mubtada. ada khabar dia mana? Saya tanya khabar dia dulu, mana? Lahu ke tasadda khabar dia? Tasadda. Khabar dia adalah tasadda. Lahu tu jadi jar majrur. Okey, yang terakhir. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa tu apa? Wow. Atau. Bukan atau. Wato. Hal. Wawul hal. Pada hal. Wa ma la ba'sa wala syai' 'alaika fi alla yuslimu wala yahtadi wala yatatahhar min az-zunubi fa innahu laysa 'alaika illa al-balag fala tahtamu bi amri man kana mislu haula'i min al-kuffar. Dan adapun orang-orang yang tidak berhajat, yang telah merasa cukup, fa anta lahu tasadda. Apa maksud tasadda tu? Engkau melayan dia. Perhatian. Maka kau melayan dia, wa ma 'alaika alla yazakka. Apa maksud wa ma 'alaika alla yazakka? Padahal untuk tidak Walhal ataupun padahal kamu tidak ada kesalahan ke atas. Okey. Wa tu jadi wawul hal. Sedangkan tidak ada alasan atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya. Ada ke atas engkau. Ma apa kat situ? Manafi. Manafi. Alaika jar majrur, alla. Apa maksud alla ya zakka? Allah ni asalnya adalah anla. Anla. Asalnya adalah anla. Asalnya adalah anla. Maka disembunyikan nun tu jadilah Allah. disorok kan. Jadilah Allah.
Yazakka macam tadilah fi'il 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 mudhari'. Fi'il mudhari'. Marfu' ke mansub ke? Marfu' ke mansub kat situ? Mansub. Dekat situ dia mansub. Dekat situ ya zakat tu dia mansub tu. Betul. Sebab apa dia mansub tu? Tu ada alif tanis tu Ustaz. Ada apa? Maksurah. Ada alif maksurah tu. Ada 5 surah. Dia sakit tu Ustaz. Isim ke bukan isim ke? Dia ada Dekat atas. Sebab dia mubtada' tu saya. Mubtada' mu'akhkhar. tidak la tu la. Kejap dia nak habis. La dan nafi. Ya zakat mansub ke marfu'? Dan nafi dia dia Cucikan dan nafi. Dan nafi tu. Dia sebut marfu' ke mansub ke itu adalah hukum tau. Itu adalah hukum. Ya zakat. Kalau kita sebut dhammah ke fathah itu baris. Sekarang ni kita nak tahu ya zakat tu hukum dia marfu' ke mansub? Marfu'. Ya zakat tu mansub. Tapi disebabkan dia tidak ada amil yang menasabkan dia, betul? Tidak ada amil yang menasabkan dia, maka dia ya zakat marfu' kat situ. Marfu'. Sebab tak ada amil yang menasabkan, tidak ada amil yang boleh menasabkan dia kat situ. Adapun ya zakat, kita baca ya zakat dengan baris atas kan? Sebab ada amil itu. Bukan ke Allah tu, la tu bukan amil dia Ustaz. Dia haram baris. Bukan tu. Tak jadi situ tu. Tak jadi. sebab dia ada an, bukan sebab dia ada an tu jadi masuk Ustaz. La. Dalam buku Arab dia tulis apa? Betul. Dalam buku Arab tulis apa? Tak ada buku Arab. Mudhari' mansub bi an. Mudhari' mansub bi an ya zakat tu. Wama alaika alla ya zakka. Mudhari' mansub bi an. Sekejap Al-harfi an. Jumlah ma'alaika Allah tu pada mahal nasab jadi hal ke? Sebab wa tu wawul hal. Wawul hal. Jumlah dia tu jadi hal. Jumlah tu ya zakka la mahalaha. Silah mausul. Jumlah ya zakka la mahalaha. Tidak ada mahal padanya. Tidak ada tempat padanya. Mausul harfian. Aish. Muskil. Allah ya zakka. Tak apa, yang ni saya tengok balik yang ni. Ustaz, saya baca sikit. Saya pun tak faham. Saya baca mungkin Ustaz faham. Waw tu haliyah lah, tak ada masalah lah. Waw haliyah. Wa ma nafiyah ya. Wa alaika khabar muqaddam dia kata. Wa alaika khabar muqaddam.
Wa an wa ma fi hayyiz. Apa tu? Hiyaz. Fi hayyizin. Hayyiz. Hayyiz ha mubtada muakkar. Itu hayyiz kau Ustaz? Macam mana nak baca tu? Baca balik. Alaika muqaddam. Alaika wa alaika khabar muqaddam. Okey. Wa an wa ma fi hayyiz. Ha ya syaddah zal. Hayyiz ha mubtada muakkar. Dia kata alaika tu khabar muqaddam. Okey. Okey, dapat? Dengar tak? Ya, okey. Dan dia kata wa an kan? Wa ma fi hayyizin. Hayyizin. Hayyizin ha kah? Lepas tu dia ada ha pula. Ha domir ha. Ha alif. Wa ma fi hayyiziha. Aha. Mubtada muakkar. Dia kata an tu an yang ada pada Allah tu. Okey. Dan apa yang ada pada jumlah itu mengambil tempat hayyiziha, mengambil tempat jadi mubtada muakhar. Wa ma fi hayyiziha. Wa an wa ma fi hayyiziha, dan an dan apa yang ada pada kedudukan tu mengambil tempat sebagai mubtada muakhar. Hayyizi tu maknanya mengambil tempat Ustaz ni. Tempatlah kita terjemahkan dia mengambil tempat. Kita terjemahkan dia mengambil tempat. Tak ada. Ambil dia. Oh, ni ada music room. Okey. Kejap. Wes pergi school? Nak pergi school? Duduk sana dulu. Kejap lagi. Pergi school. Nak pergi school. Nak pergi school lah. Oh. Okey. Betul. Okey. Kalau ikut Iraq Haji Azhar tu, sebab yang jadi bercelaga tu bila ada banyak Iraq sebenarnya. Doktor jumpa Iraq apa doktor? Tengah cari Ustaz. Yang boleh kata tapi apa yang saya fikir sebab kataan Allah tu. Jadi ada dua apa ni arah yang betul kan. Satu an, satu la. Cantum jadi Allah. Jadi saya la tu selepas fi'il mudhari' mesti ada apa ni? Dia menafi kan menasab. Dia. Jadi Okay, saya baca yang satu lagi ya Ustaz. Satu lagi roh. Okey. Wa ma wa hawaliyah ma haraf nafi alaika ala haraf ja al kaf dhamir mabni ala al fathah fi mahal ja wa shibih jumlatu fil mahal rafa khabar muqaddam. Lepas tu dia masuk ala lah. Ala an haraf masdar wa nasab. La haraf nafi. Yang tu satu. Yang satu lagi yang saya baca tadi, wa alaika khabar muqaddam wa an wa ma fi haziyaha hayyizin. Macam mana Ustaz? Hayyizin. Macam mana Ustaz sebut? Fi hayyiziha. Fi hayyiziha mubtada muakkar. Okey. Jadi ayya ada lagi Ustaz. Ada lagi. Ayya laisa alaika bi'asa ba'sa laisa alaika ba'sa fi adama tazkiyatan bil islam. Itu dah tafsir lah tu. Tafsir. Tafsir lah tu. Okey. Itu dah tafsir. Jadi kat situ Allah yang zakat tu hukum dia marfu' kat situ dengan takwil masda'an. Jadi sebab tu dia kata jadi mubtada muakhar.
Muakhar. Mubtada muakhar. Mana yang senang nak Okey, ikut? tak apa. Yang ni kita buat saya tengok balik rujukan yang lain-lain. Nanti saya beritahu balik yang ni. Allah yang zakat dengan mana tadi satu lagi? Ayat Fatan Fa tu. Fatan Fa. Ambil yang senangnya lah Ustaz. Yang ni senang lah. Yang tadi yang saya baca tadi tu, yang nombor 2 tu. Senang lah. Okey. Yang ambil ala tu haraf jar, yang tu senang silah. Ala tu ambil haraf jar. Mana? Yang kata wa halia ma haraf nafi, alaika ala haraf jar. Kaf dhamir mabni ala al-fathah fi mahal jar, itu saja. Wa shibih jumlah fi mahal rafa khabar muqaddam. Jadi alaika tu jadi khabar muqaddam, betul dah? Jadi yang kita nak yang orang tak nampak sekarang ni, Allah ya zakah tu jadi mubtada muakhar. Sebab ni first time kita jumpa ni. First time kita jumpa Allah ya zakah jadi mubtada muakhar. Tak apa, yang ni kita tengok balik. InsyaAllah minggu depan kita sambung ayat 7, 9, 8, 9, 10. InsyaAllah. Kita tutup majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan salatul rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Waalaikumsalam. Jazakumullah Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Wa iyyakum jami'an.